Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari program Diploma Farmasi akan membentangkan tentang Polycystic Ovary Syndrome atau lebih dikenali sebagai PCOS. Sebelum memulakan perbentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Aina Batrisha binti Ambodale, Nur Atirah binti Muhammad, Nur Syuhada binti Asman, Nur Tasha Natilda binti Muhammad Islami Furqan, dan Siti Nur Zulaika binti Muhammad Yatin. Jadi, saya akan mengulas tentang Polycystic Ovary Syndrome. Secara umumnya, Polycystic Ovary Syndrome ini merupakan gangguan endokrinologi yang biasa dialami oleh semua wanita. Kira-kira 10% daripada semua wanita mengalami masalah ini. Polycystic Ovary Syndrome ini didefinisikan sebagai poly yang bermaksud berganda, cis iaitu kantung abnormal yang berisi cecair dan ic berkaitan dengan. So, Polycystic Ovary Syndrome ini berkaitan dengan kantong abnormal yang berisi cecair yang secara banyak dalam ovari. Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS ini telah memberikan kesan abnormal kepada tahap hormon wanita kerana hormon lelaki iaitu hormon androgen meningkat secara mendadak dalam tubuh badan wanita. Oleh itu, PCOS ini telah memberikan kesan yang negatif kepada semua wanita yang mengalaminya. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang punca Polycystic Ovary Syndrome. Masih tiada penelitian tentang punca yang sahih berkenaan penyakit Polycystic Ovary Syndrome ataupun PCOS. Walaupun begitu, terdapat teori yang mengatakan bahawa genetik menjadi salah satu punca berlakunya kondisi ini. Sekiranya anda mempunyai ibu, ahli keluarga terdekat atau saudara yang menghidapi penyakit Polycystic Ovary Syndrome PCOS, anda mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menghidapi penyakit yang sama. Punca yang seterusnya ialah ketidakseimbangan hormon. Wanita PCOS dipercayai mempunyai luteinizing hormon dan hormon lelaki androgen yang lebih tinggi yang mengganggu fungsi normal ova iaitu telur. Punca yang ketiga ialah rintangan insulin. Wanita PCOS mungkin tidak bertindak balas terhadap insulin dan keadaan ini dikenali sebagai rintangan insulin. Apabila perkara ini berlaku, telur tidak dapat berkembang kepada saiz yang boleh mencetuskan ovulasi. Akibatnya, kadar estrogen, progesteron, luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone menjadi tidak seimbang di dalam badan. Ini juga menyumbang kepada berlakunya PCOS. Rintangan insulin boleh menyebabkan tahap glukosa di dalam darah menjadi tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, badan akan menghasilkan lebih banyak insulin. Secara kesimpulannya, punca Polycystic Ovary Syndrome iaitu PCOS yang dapat dikenal pasti buat masa sekarang ialah genetik, ketidakseimbangan hormon dan rintangan insulin. Saya akan meneruskan perbincangan tentang simptom-simptom PCOS. Yang pertama adalah kitaran haid yang tidak teratur. Wanita yang menghidap PCOS cenderung untuk mengalami kitaran haid yang tidak teratur dan juga haid yang berpanjangan. Namun, bagi sesetengah kes, ada juga wanita yang tidak akan mengalami haid dalam jangka masa yang lama. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dalam badan. Yang kedua adalah pertumbuhan bulu yang berlebihan. Wanita yang menghidap PCOS akan mengalami peningkatan hormon androgen yang tinggi dalam badan. Hal ini akan menyebabkan mereka mengalami pertumbuhan bulu yang berlebihan, lebih-lebih lagi di bahagian dada, wajah dan juga belakang badan. Yang ketiga adalah masalah jerawat dan kulit berminyak. PCOS akan menyebabkan penghasilan minyak yang berlebihan, menjadikan kulit lebih berminyak dan cenderung untuk mengalami jerawat. Hal ini juga sering dikaitkan dengan penghasilan hormon androgen yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kenaikan berat badan dan kesukaran untuk menurunkan berat badan. Wanita dengan PCOS akan mengalami kenaikan berat badan terutamanya di bahagian perut. Hal ini disebabkan oleh masalah rintangan insulin yang sering dikaitkan dengan PCOS yang menjadikan tubuh sukar untuk menggunakan insulin dengan baik dan menyebabkan berat badan sukar untuk dikawal. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang rawatan yang boleh dilakukan bagi menangani penyakit PCOS. PCOS tidak mempunyai rawatan khusus untuk menyembuhkannya. Namun, terdapat beberapa rawatan yang boleh dilakukan bagi mengurangkan gejala-gejala yang dialami oleh pesakit. Setiap pesakit mempunyai simptom yang berbeza. Oleh itu, rawatan yang diberikan adalah berdasarkan simptom-simptom yang dialami bagi meningkatkan kualiti hidup mereka. Antara rawatan yang boleh dilakukan bagi menangani penyakit PCOS adalah perubahan gaya hidup sihat, pengambilan ubat-ubatan,
rawatan kesuburan, pembedahan dan rawatan lain-lain. Pertama sekali ialah perubahan gaya hidup sihat. Perubahan gaya hidup sihat merupakan rawatan yang paling penting dalam menangani gejala PCOS. Ini termasuk penurunan berat badan melalui diet yang seimbang dan senaman berkala. Penurunan berat badan boleh membantu mengawal kitaran haid dan meningkatkan sensitiviti insulin. Seterusnya ialah pengambilan ubat-ubatan. Sebagai contoh, pil perancang membantu mengatur kitaran haid dan mengurangkan pertumbuhan bulu-bulu berlebihan serta jerawat. Ubat seperti metformin juga membantu meningkatkan kepekatan insulin yang juga membantu dalam penurunan berat badan. Seterusnya ialah ubat anti-androgen. Ubat anti-androgen pula digunakan untuk mengurangkan pertumbuhan bulu-bulu yang berlebihan. Seterusnya ialah rawatan kesuburan. Bagi wanita yang mengalami masalah kesuburan, rawatan kesuburan boleh digunakan seperti ubat clomiphene dan letrozole yang membantu merangsang ovulasi, meningkatkan peluang untuk hamil, dan jika rawatan ini tidak berjaya, IVF atau persenyawaan in vitro adalah pilihan lain yang boleh digunakan. Rawatan yang seterusnya ialah pembedahan laparoskopik ovarian drilling. Untuk pesakit yang tidak bertindak balas kepada ubat, pembedahan laparoskopik ovarian drilling boleh dipertimbangkan. Pembedahan ini dilakukan untuk merangsang ovulasi dengan membuat lubang-lubang kecil pada ovari bagi memperbaiki keseimbangan hormon. Akhir sekali ialah rawatan-rawatan lain yang boleh dilakukan bagi mengurangkan gejala PCOS adalah seperti terapi laser atau elektrolisis untuk menghilangkan bulu-bulu berlebihan. Seterusnya ialah kaunseling juga boleh membantu pesakit menguruskan tekanan, kebimbangan atau kemurungan yang berpunca daripada PCOS. Seterusnya, saya akan meneruskan pembincangan dengan membincangkan langkah pencegahan untuk PCOS. Langkah pencegahan PCOS dapat mengurangkan risiko dan simptom yang dihadapi oleh pengidap PCOS. Walaupun sebenarnya PCOS merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh setiap wanita kerana ia berkait rapat dengan masalah hormon dan genetik. Antara langkah pencegahan yang boleh diambil oleh setiap individu yang menghadapi PCOS ialah dengan mengawal berat badan. Berat badan yang sihat dapat membantu mengimbangkan kestabilan hormon di dalam badan. Seperti yang kita tahu, PCOS merupakan penyakit yang berkait rapat dengan masalah hormon. Berat badan yang berlebihan meningkatkan risiko ketidakseimbangan hormon. Selain itu, langkah pencegahan yang boleh diambil juga ialah dengan mengawal tekanan dan emosi. Setiap wanita perlulah bijak dalam mengawal tekanan dan emosi kerana emosi yang tidak stabil membawa kepada ketidakseimbangan hormon. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengawal emosi adalah dengan melaksanakan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga atau hobi yang menenangkan. Akhir sekali, langkah pencegahan yang boleh diambil juga ialah dengan pemeriksaan kesihatan secara berkala dengan doktor. Pemeriksaan secara berkala ini dapat membantu mengetahui masalah hormon, berat badan dan juga kesihatan keseluruhan. Oleh itu, setiap individu yang menghadapi masalah PCOS perlulah peka dengan tahap kesihatan mereka bagi mencegah PCOS daripada terus berterusan dengan mengambil langkah pencegahan yang sepatutnya. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa Polycystic Ovary Syndrome ataupun PCOS merupakan satu gangguan hormon yang kerap berlaku pada wanita. Simptom-simptom ini juga berpunca terutamanya daripada ketidakseimbangan hormon dan juga masalah rintangan insulin yang terjadi dalam badan. What is polycystic ovary syndrome? PCOS is a common health problem caused by an imbalance of reproductive hormones. The hormonal imbalance creates problems in the ovaries. Some of the symptoms of PCOS include irregular menstrual cycle. Women with PCOS may miss periods or have fewer periods, or their periods may come every 3 weeks or even more often. Some women with PCOS stop having menstrual periods. Other symptoms include too much hair on the face, chin, or parts of the body where men usually have hair, acne on the face, chest, and upper back, thinning hair or hair loss on the scalp, male pattern baldness, weight gain or difficulty losing weight, darkening of skin, particularly along neck creases in the groin and underneath breasts, and skin tags, which are small flaps of excess skin in the armpits or neck area.